Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada Mak Tiri ya, kekanda yang Ustazah kasihi, Puan Hajah Salwa, seluruh ahli jawatankuasa Muslimah Masjid Al-Falah, semua ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dengan harapan dan doa agar semua kita berada dalam rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua tuan-puan? Baik ya, masya-Allah ya, dia punya vibes dia tu, dia punya aura tu, Masya Allah ya tuan-puan ya. Rasa tenang, betul tak? Ya, rasa lapang hati. Betul tak? Rasa tenang tak? Kalau tenang jangan balik rumah lah, duduk di sini ya. Tapi itu adalah di antara muwasafat, di antara ciri-ciri yang ada pada majlis ilmu. Nak datang mungkin susah. Ada yang datang ni kena paksa, pasal kawan dah tunggu depan rumah. Puah dah bagi alasan, bersilat bagi alasan, datang juga dia depan rumah. Ya, kita dah tulis dah, akad tak jadi pergi, dia tak baca pula mesej tu. Boleh jadi kita datang ni tuan-puan, banyak alasan dia. Ya, banyak keadaan dia, tapi Ustazah percaya, insya-Allah bila kita dah berada dalam majlis ilmu, Allah berikan ketenangan, kelapangan, bahkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita untuk hadir. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa tajuk kuliah kita? Tajuk dia ceramah khas. Sampai Ustazah kata problem sungguhlah tak bagi tajuk ni. Tajuk dia ceramah khas. Apa benda yang khas-khas ni kan, ya? Jadi bila ceramah khas itu, orang Negeri Sembilan kata pokok dek-dek lah nak cakap apa. Ya, maknanya terpulang ustazah lah nak bagi tajuk apa, sebab Kak Salwa tak bagi tajuk, katanya ceramah khas. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini ustazah nak membentangkan ya kepada kita semua, ada dua kalam hikmah, Mutiara Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang bila kita pegang kata-kata tu tuan-puan sekalian, kita dapat menjalani kehidupan ni insya-Allah dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan kebahagiaan hidup kita sebagai hamba Allah adalah husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama-sama dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Masya-Allah makna kita bertanggungjawab tuan-puan untuk apa dia? Menjaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu safir dia. Macam mana hati kamu dengan Allah, ya demikian itulah yang berlaku. Maknanya kita bertanggungjawab menjaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa Allah nak menyusahkan kita, dia akan jadi susah. Tapi kalau kita rasa Allah sayang dekat kita, Allah nak membersihkan kita, Allah nak memudahkan kita untuk urusan yang mungkin lebih besar daripada apa yang kita sedang fikir sekarang, maka ia akan jadi seperti mana yang kita yakini dan sangka. Maka sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah ada beberapa mutiara hikmah yang akan ustazah bentangkan pada hari ini insya-Allah.
Kita ambil dulu mutiara yang pertama. Dua yang Ustazah pilih ni adalah mutiara hikmah yang pendek-pendek saja. Kalau bagi yang panjang-panjang kan satu hal pula nak menghabiskan ceramah ni kan, ya. Hari ni tuan-puan, untuk makluman, keputusan SPM keluar. Jadi Ustazah memang kena berada di Ma'had Tahfiz pada tengah hari ini untuk sama-sama dengan majlis meraihkan pelajar-pelajar yang mengambil keputusan SPM. Awal-awal beritahu dah. Dan alasannya sangat kokoh. Ya, itu tak cerita lagi anak Ustaz sendiri, anak nombor 5 ambil SPM juga. Ya, tapi tak apa, insya-Allah. Jadi kata-kata hikmah yang pertama adalah rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Full stop. Cuba ulang balik. Full stop je boleh ulang kan? Okey, ya. Ustazah baca, tuan-puan ikut boleh? Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Rubbama ni maksud dia boleh jadi. Ni kalau ada siapa nak pergi Mekah, belajar-belajarlah cakap rubbama. Kalau orang tanya dan kita nak bagi jawapan mungkin, boleh guna perkataan rubbama. Rubbama maksud dia mungkin. Ya, rubbama. Boleh jadi ataupun mungkin a'taka. Kelihatannya seperti Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kamu. Boleh jadi nampak macam Allah bagi kat kamu, tapi kamu kena ingat, famana'aka, tetapi sebenarnya dia menghalangmu. Nampak macam bagi, tapi sebenarnya dia menghalangmu. Warubbama mana'aka, dan boleh jadi kamu rasa macam Allah halang. Fa'ataka, sebenarnya Allah sedang memberi kepada kamu. Jadi seolah-olahnya sahabat-sahabat sekalian, muslimin-muslimat sekalian, seolah-olahnya sekarang ni benda ni sebenarnya bercakap tentang sudut pandang kita. Sudut pandang ni benda penting dalam hidup. Tuan-puan nak memandang guna apa? Mata. Tapi kita ada berapa jenis mata? Satu namanya mata zahir, dan satu lagi adalah basirah, mata hati. Ada juga orang mengkategorikan lagi, pandangan lagi satu, mata nafsu. Tapi kita ambil dua hari ni iaitu mata zahir dengan mata hati. Mata hati tu dipanggil basirah. Kita akan kalah, kita akan lemah, kita akan terduduk, kita akan kecewa, kita akan merana sekiranya hidup ini hanya kita lihat dengan mata zahir. Ada banyak benda yang mata zahir tidak boleh nampak. Ya, mata zahir ni, kalau kita tengok mata zahir, tuan-puan, kita kecewa nanti hidup. Kita susah nanti, kita merana nanti. Sebab apa? Dalam Islam, tuan-puan, dalam kehidupan, kita nak kena memandang sesuatu dengan dua pandangan tadi. Satu menggunakan mata zahir, satu lagi adalah basirah, mata hati. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sekarang kamu tengok Allah bagi kamu. Mata zahir nampak, ya, harta benda Allah bagi, kedudukan Allah bagi, jawatan Allah bagi, makan minum Allah bagi. Pendek kata, senanglah hidup dia. Nak menantu Allah bagi menantu, nak cucu Allah bagi cucu, nak apa lagi? Ya, nak bonus Allah bagi bonus, nak naik pangkat Allah bagi naik pangkat. Secara jujurnya tuan-puan, kalau tuan-puan dapat semua ni, seronok tak? Seronok. Pantang terlintah hati nak melancong. Nak pergi mana? Cuba sebut, mana tahu kita ambil ramai-ramai sampai. Ustazah teringin nak pergi Tokyo kat Salwa.
Nak pergi Jepun, teringin sangat nak tengok musim luruh. Suka nak tengok tempat cantik-cantik tu. Sama kita, boleh satu bas nanti. Ni cakap nak teringin. Apa yang teringin kan? Teringin. Ada orang tuan-puan teringin hari ni, esok sampai dah. Sebab dia ada segala syarat-syarat tu. Duit ada, masa ada, tenaga ada. Tapi ada orang tuan-puan, macam mak ayah ustazah, tak pernah ke mana-mana lah. Abah meninggal dah, tak pernah sampai Jepun, tak pernah sampai macam-macam negara, tak ada. Banyak duduk kat kampung je. Nak bagi tahu ini gambaran kehidupan. Ada orang tu Allah limpahkan, Allah mudahkan, Allah bagi. Memang seronok. Boleh jadi orang lain yang melihat pun rasa macam cemburu, iri hati. Dan hari ni kita jangan lupa tuan-puan, hari ni dengan media sosial kita boleh mengintai kehidupan orang lain dengan cara yang terhormat sebab tak nampak orang mengintai. Boleh gambarkan macam mana hodohnya orang mengintai? Tapi siapa dia tahu kita mengintai? Sebab apa? Sebab pakai device kita, pakai handphone kita. Taklah nampak macam zaman-zaman dulu mengintai tu macam mana. Kan? Cerita zaman-zaman dulu mengintai, dia beli sofa baru lah. Buruk tak kelakuan tu? Buruk. Tapi sekarang mengintai juga. Tapi dengan device kita, dengan handphone kita. Kadang-kadang tuan-puan, nikmat yang Allah bagi pada orang lain daripada nikmat dunia, kita rasa cemburu. Senangnya dia dapat tu, dapat ni, ya Allah. Nak ke Mekah sampai, nak ke London sampai. Kadang-kadang daripada Mekah tu ke London, tak balik Malaysia dulu. Ya Allah. Makna kata akhirat dapat, dunia dapat. Ni kita ni menganalisa hidup orang tuan-puan sekalian. Lalu apa yang berlaku pada kita? Cemburu, dengki, mula memandang apa yang kita ada semuanya tak best. Kita tengok dia tu sentiasa dibelanja oleh suami dia. Suami dia belanja tu, yang pergi haji, yang pergi umrah, yang bawa pergi Eropah. Suami kita nak belanja depan rumah pun tak boleh. Kita mula memandang yang kita ada ni terlalu apa? Tak ada nilai, macam tak ada harga. Ini tuan-puan adalah kerana kita tak melihat sesuatu dengan dua pandangan tadi. Kita hanya betul-betul pakai mata zahir je. Tapi cuba kita tengok bila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan panduannya kepada kita. Bukan semua yang orang dapat tanda Allah bagi. Bahkan ada sesuatu yang kadang-kadang terhalang dengan pemberian itu. Dan bukan bermakna kalau Allah tak bagi kita apa yang kita nak, bermakna Allah halang. Bahkan pada tidak dapatnya kita dengan apa yang kita nak tu, rupa-rupanya itu adalah sebuah kurniaan dan pemberian. Maka di sana sahabat-sahabat sekalian, ada 10. Saya tak tahulah sempat ke tak sempat ni. Ya, ada 10 hakikat yang telah dihuraikan secara panjang lebar oleh Ibnu Ajibah rahimahullah berkait dengan huraian kepada apa yang telah disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. 10 ni tuan-puan sekalian, ustazah nak kita sama-sama faham, ingat, selalu jadi latihan dalam diri kita. Sebab bila kita ingat, kita akan boleh bersandar dengan hujah-hujah tersebut, supaya kita jadi lebih bermanfaat, jadi lebih taat, hidup lebih bahagia dunia dan akhirat. Pertama, Ustaz bacakan Arab dia dulu ya. Panjang sikitlah bahasa Arab dia, nanti kita tengok bahasa Melayu. Rubbama a'taka ma tashtahihi an-nufus famana'aka bidzalika hadratal quddus. Walaupun kita mungkin tak faham maksud dia, tapi hujung dia sama kan? Fus, betul tak? Rubbama a'taka ma tashtahi an-nufus famana'aka bidzalika hadratal quddus wa rubbama mana'aka ma tashtahihi nafsuk fayatimmu bidzalika huduruka wa unsuk. Ujung dia sama, suk-suk. Yang tadi fus, dus. Ini pandainya ulama-ulama dalam bahasa Arab tu, sedap untuk didengar. Maksud dia apa? Boleh jadi Allah mengurniakan kamu apa yang diinginkan oleh nafsumu. Tuan-puan,
antara cabaran hidup kita namanya adalah keinginan. Masya Allah, setiap orang berjuang dengan keinginan masing-masing. Setiap orang berperang dengan keinginan masing-masing. Kita bukan berperang dengan orang jauh, tuan-puan. Kita berperang dengan benda yang paling dekat dengan kita, namanya nafsu, keinginan. Nafsu ni apa dia? Pada nafsu inilah adanya keinginan. Makin besar keinginan, makin susah, makin payah. Orang yang bijak, tuan-puan, seawal dia bangun pagi, dia menguruskan keinginan dia. Beza tak orang yang malam tadi lagi, apa keinginan dia? Nak puasa hari ni. Masya Allah, maka Allah rehatkan dia hari ni, tuan-puan. Sebab dia telah meletakkan keinginan yang cukup cantik. Hari ni hari Khamis, aku nak puasa lah. Rehat. Orang yang tak puasa hari ni, macam mana? Kejap ni tengah fikir ni, perut lapar, nak makan tengah hari pula. Nak makan kat mana? Makan kat mana ni kadang-kadang kena tanya orang sebelah. Kau rasa akak patut makan kat mana? Payah keinginan ni, tuan-puan. Dah tak boleh runding diri sendiri dah. Kena tanya orang. Kena Google. Kena cari. Kena tengok orang lain pergi kedai mana. Orang yang puasa tadi, dah relax kata. Tak ada, dah selesai dah masalah makan tengah hari. Apa dia? Aku puasa. Siapa tak menguruskan keinginan hidup dia, kat situlah dia akan berlelah. Masya Allah ya, tuan-puan ya. Ada orang bangun pagi ingin orang layan dia macam ni, orang angkat dia begini, orang macam ni. Memang lelah. Lelah. Mata dia takkan berhenti melihat orang tu buat tak macam mana yang dia nak. Tapi ada orang apa yang diinginkan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik. Al-baqiyatus salihat, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Apa dia? Ketaatan-ketaatan, kebajikan, zikir, tasbih. Kita semua sedang bergerak, sama ada merana ataupun bahagia dengan apa yang kita inginkan. Kita bukan berperang dengan orang, tuan-puan. Kita bukan berperang dengan benda yang jauh, tapi kita berperang dengan keinginan kita sendiri. Kata Ibnu Ajibah, boleh jadi Allah bagi semua yang kamu inginkan. Ya, yang nafsu kita inginkan. Boleh jadi Allah bagi, tapi kamu kena ingat apa yang terhalang. Kan tadi ada dua kan? Pemberian, halangan. Al-ata dengan al-man'u. Pemberian dengan halangan. Jadi boleh jadi diberi, tapi Masya Allah, ada yang terhalang. Apa yang terhalang? Famana'aka bidzalika hadratal quddus. Kamu terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhijab. Kesukaan kamu adalah kepada nikmat-nikmat tersebut, kepada benda-benda tersebut. Lalu kamu terhalang daripada sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Ustazah cakap ni, tuan-puan, tuan-puan fikir kan, betul ke tak betul Tuan-puan memanglah best dapat duit berbilion-bilion, betul tak? Best tak? Tengok ramai yang amin. Tapi macam mana nak pakai Macam nak guna duit banyak-banyak tu rupanya nak menggunakan banyak-banyak duit tu pun, tuan-puan, satu hal juga. Yang duit sikit ni pun dah merata alam lah, melancung. Tak pernah dapat datang dah Masjid Al-Falah. Kita tengok dekat Facebook dia, sekejap kat Korea, sekejap kat China. Tu belum lagi duit ratus-ratus juta, duit bilion-bilion. Pasti sefer hidup ni, tuan-puan, ada benda di sebalik itu. Tu basirah nak kena tengok. Mesti ada benda lain ni. Dapat. Entah-entah aku dengan Allah ni terhalang. Masjid tak pernah sampai untuk jamaah. Kadang-kadang idea kita, tuan-puan sekalian, kita macam mana kita tak dapat menggunakan pemberian tersebut pada jalan ketaatan dan manfaat. Itu masalah dia.
Allah bagi. Kalau Allah bagi, kita terima semua pemberian Allah, kita mesti letak satu sifir tuan-puan, satu prinsip. Apa dia? Aku nak gunakan semua ini pada jalan semakin taat dengan Allah dan semakin manfaat kepada ummah. Itu insya-Allah selamat. Dan tak pernah ada habisnya keinginan nafsu ni tuan-puan sekalian. Tak pernah ada habis. Jadi ingat ya, satu cabaran ke depan. Ustaz tengok satu rencana lah, dokumentari. Cabaran ni tuan-puan, sebab sekarang kita menggunakan duit tu pada angka. Mana ada orang boleh pegang duit 2 bilion kat tangan? Atau letak kat rumah? Jadi banyak-banyak kosong tu letak kat mana? Angka. Lepas tu tuan-puan perasan tak tuan-puan, kalau nak membeli belah pun tak payah bawa duit. Semua transaksi hanyalah angka-angka. Bawa kad, angka-angka tuan-puan. Lalu sekarang ni orang bicarakan tentang macam mana rosaknya masa depan tuan-puan dari sudut ekonomi. Nanti pasti akan terkait dengan sosial juga. Kalau sekiranya ada orang yang ubah angka tu. Cuba tuan-puan bayang. Apa jaminan dia tuan-puan? Ada seorang je yang ubah angka tu. Duit dia RM200 je. Tapi dia pergi ubah jadi RM200,000. Duit tidak dapat dibuktikan hadir dia. Fizikal dia tak ada. Semua main dengan angka. So kalau dia ada RM200,000 kat angka tu, transaksi dia hanya transaksi scan QR code je. Tidak pernah nampak duit tu. Tuan-puan boleh bayang tak kerosakan akhir zaman macam mana? Jadi nak bagi tahu ni lah yang kita nak cari ni, semua benda fana, benda rosak tuan-puan. Kalau dari segi duit tu macam tu lah besok. Ya, sebab tu dari segi Islam mata wang tu diikat dengan benda ada. Dinar emas contohnya, emas. Kalau mata wang macam ni memang dia akan pergi juga kepada satu keadaan yang memang kena fikirlah macam nak buat. Kan? Kalau tak, duit tu nampaklah. Ada 200,000, nampak 200,000. Nak bayar macam ni. Dek kerana moden sangat, semua tak payah pakai duit macam tu. Semua ni. Sudahnya kalau ada orang yang tukar angka-angka tersebut, maknanya ini memang dunia scam. Fikirlah ya. Okey, kembali kepada yang tadi tuan-puan. Allah boleh bagi, tapi di mana Allah dalam hidup kamu? Itu soalan dia. Wa rubbama mana'aka ma tashtahihi nafsu. Dan boleh jadi Allah menghalang daripada apa yang nafsumu inginkan. Selalu tak dapat. Muka orang tak dapat ni kita kenal lah. Muka frust, kecewa. Kalau boleh sebenarnya nak anak kita kahwin dengan anak ustaz tu, contohnya kan ya. Alah, tengok-tengok tak jadi pula. Anak orang tu dah ada jodoh lain. Benda kita nak tak dapat. Kita rasa frust kan ya. Tapi basirah kita tu kena kuat. Sebab apa yang disebut oleh Ibnu Ajibah rahimahullah, boleh jadi Allah menghalangmu daripada sesuatu yang diri kamu inginkan, tetapi fayatimmu bidzalika huduruka wa unsuk. Tetapi dengan demikian itu Allah menghadirkan ketenanganmu dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan. Sebab biasalah tuan-puan, orang bila tak dapat sesuatu ni dia sedih. Ya, kalau tak dapat sesuatu ni kecewa. Tapi alhamdulillah, dilihat oleh kacamata orang-orang alim tuan-puan sekalian, sedih tu elok. Kalau saya cakap tuan-puan tak percaya, ya. Mai saya cari lagi satu dalam kitab Lataiful Minan. Al-bastu mazallatu aqdamir rijal fahuwa mujibun limazidi hadarihim wa kathrati lajaihim. Wal qabdu aqrabu ila wujudis salamah. Terlampau gembira, terlampau seronok, dapat semua benda kita nak. Dalam kitab Lataiful Minan ya tuan-puan, itu adalah punca kaki tergelincir. Takut juga kita dengar kan? Dapat semua punca kaki tergelincir. Tapi al-qabdu ni lawan kepada al-bastu. Al-qabdu ni maknanya sesak napah. Nak itu tak boleh, nak ini tak dapat, tersekat-sekat.
Rasa-rasa macam nak bahagia dah dengan suami kita. Dah ala-ala romantik dah. Tak jadi. Kembali asal juga. Contohnya lah. Jadi benda tersekat-sekat. Aduh lah, rasa macam dah okey dah. Tersekat juga. Baik tuan-puan. Sebab apa? Wal qabdu aqrabu ila wujudis salamah. Kesempitan itu lebih dekat pada keselamatan. Masya Allah. Benda ni nak kena ukur dengan ilmu, dengan basirah, bukan dengan keseronokan nafsu semata-mata. Ya. Kegembiraan adalah dengan sesuatu nikmat punca kaki-kaki manusia tergelincir. Ya, adapun orang yang tersekat-sekat ni tuan-puan sekalian, itu lebih dekat ya dengan wujudnya keselamatan. Jadi bila dalam keadaan sedih, itu lebih membawa ketenangan hati untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak sangat orang yang terlalu gembira, terlalu seronok tuan-puan sekalian, menyebabkan kakinya mudah tergelincir. Tadi Ustaz ada nak kongsikan satu cerita tapi terlupa pula ya. Tengah-tengah bercakap itu lupa. InsyaAllah mudah-mudahan ingat balik semula. Satu kisah Ustaz nak kongsikan ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ingatlah apa benda nak cakap tadi. Baik, itu yang pertama. Maksud dia, kata Ibnu Ajibah, benda kita nak tak dapat, itu makna Allah nak bagi sesuatu, iaitu namanya ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan tu baik ya tuan-puan. Sebab tu orang yang bila seseorang tu masuk dalam syurga, antara lafaz kalimah yang penghuni syurga sebut bila pijak tanah syurga tu adalah alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Sebab sedih ni memang sifat orang duduk atas dunia. Tapi bila masuk je syurga, tidak ada kesedihan lagi. Ya, dan so kita tu bersangka baik. Apa dia? Kalau Allah ada baik kita sedih, kecewa, terluka, luluh hati, baik tak? Baik. Dengan itu kita rasa nikmat, bersenang-senang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengah gembira, seronok-seronok tu, tak terasa tuan-puan, dia takkan pergi pada hati yang paling dalam tu. Tapi bila kita sedih, benda kita nak tak dapat, memang bila kita sebut subhanallah wa bihamdih atau kita sebut alhamdulillah, kita terasa nikmat tu dalam hati kita. Baik, yang kedua, rubbama a'taka mut'atad dunya wa zahrataha famana'aka jamalal hadrati wa bahjataha. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu nikmat dunia dan hiasannya, tetapi Allah menghalangmu daripada kecantikan dan keceriaan, keindahan hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak nak ya tuan-puan ya? Memanglah nikmat-nikmat dunia ni cepat attract kita punya mata. Tuan-puan suka tak masuk rumah orang yang cantik-cantik rumah dia? Suka. Kalau dia ajak jalan raya tu laju je sampai open house rumah orang kaya. Ya? Sampai bukan nak makan sangat pun. Dia ada lah tujuan-tujuan yang macam-macam lah. Nak selfie lah, nak bergambar lah, nak itu. Sebab rumah orang kaya, cantik, lampu dia tu pun sama harga dengan rumah kita. Ya, tangga dia tu, ya Allah kan, macam-macam. Memang zuhratul hayatid dunya. Makna zuhratul hayatid dunya ni bunga-bunga kembang mekar, yang namanya adalah hiasan-hiasan dunia. Itu memang menarik perhatian mata, sangat menarik perhatian mata. Baik pada rumahnya, baik pada kenderaannya, baik pada diri dia, aksesori dia. Itu sangat menarik perhatian mata. Sambil duduk-duduk macam ni, jeling tu cincin orang sebelah. Dia ni hari tu lain, minggu lain lain, semalam lain. Banyak betul cincin dia, rasa-rasa dia 18 dah. Tolong kira tu. Dia memang attract, memang tarik. Kuat tu tuan-tuan. Benda-benda yang namanya zuhratul hayatid dunia. Sebab tu saya tak pakai cincin Sebenarnya terlupa.
Kalau tak ada juga ya. Tapi cincin pun Ustazah sebagai penceramah pun saya fikir juga, kok pakai yang besar-besar, kawan tak pandang Ustazah dah naik tangan dia, kita naik tangan dia. Iya. Tutup je lah kalau ada. Ya, kita perempuan ada juga cincin kan, gelang. Tapi tahu dah duduk depan ni kan orang tengok tu, ni macam design baru ni, beli kat mana? Habib tak ada ni. Berfikir otak tu. Punyalah kuatnya tarikan zuhratul hayati dunia. Katanya Imam Ibnu Ajibah, boleh jadi Allah kurniakan kepada kamu nikmat dunia dan hiasannya. Wih, Masya Allah, dapat semua. Nak yang macam mana ada, terbaru, koleksi baru, semua ada. Tapi ingat, kamu kena ingat, takut mata kamu ni dah dipenuhi dengan keindahan-keindahan, nikmat-nikmat dunia, basirah kamu tak pernah rasa betapa indahnya alam ketaatan, alam ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah tahu ubudiyah kepada Allah ni, nikmat. Tak semua yang bawa kat mata, yang mata nampak cantik, mengantarkan keindahan kepada hati kita. Tak sikit tuan-puan yang cantik kat luar tu, hati sakit. Ya, sakit hati. Nak menjaga pun susah. Ya, tuan-puan tengok mana, okey, saya bagi contoh lah. Dulu masa Ustazah belajar buat master PhD tu, saya buat kat UM kan. Maknanya kelas petang-petang, so saya masa tu dah ada anak-anak dah, jadi tak baliklah ke Gombak. Ustaz ada kuliah maghrib biasanya, so Ustazah akan menumpang dekat beberapa rumah masyarakat sekitar Pantai Dalam. So banyaklah lapisan masyarakat yang kaya lah, apalah inilah. Tapi Ustazah paling senang pergi satu rumah setinggan tu. Masa tu ada setinggan. Apa kat Pantai Dalam, setinggan apa, tanah apa, Pantai Dalam lah, ada setinggan kat situ ya. Ustazah paling selesa pergi rumah makcik tu, rumah setinggan, banding pergi yang kondo-kondo ke, yang apa ke. Sebab apa? Rumah dia tak ada barang. Sebab saya bawa anak kecil, ya, rumah dia tak ada barang. Tapi Masya Allah, tak tahulah Hazah apa berkatnya rumah dia tuan-puan. Hatta makanan yang dia bagi pun sangat sedap bagi Ustazah. Dia bagi Ustazah makan, selalu datang dia akan bagi Ustazah mi kosong. Dan mi tu betul-betul kosong. Bukan nama je mi kosong, memang kosong sungguh, memang mi air je. Mi bodoh lah. Kan kalau kata mi bodoh, bodoh-bodoh sungguh pula kan ya. Mi kosong. Tapi Masya Allah ya, orang kata apa, tetap sedap ya. Nak banding, kadang-kadang tak kata rumah orang, rumah kita banyak hiasan-hiasan, kita pun tak berapa. Kadang-kadang kita pun menyambut tetamu pun berat hati. Dapat-dapat tetamu pula 2 orang je dewasa, 8 orang kanak-kanak. Aduh. Ya, dengan kita punya gelas kristal lah, kita punya ni lah. Jadi kadang-kadang yang cantik kat mata Zahir ni, sakit tu menjaga dia. Menyusahkan kita betul. Kan? Sangat menyusahkan kita. Ni orang yang lawa-lawa, pakai kerongsang, keliling-keliling ni, susah kan? Susah tapi sanggup. Rela. Ya, sebab apa? Nak cantik. Jadi sifat yang cantik kat Zahir ni kadang-kadang terasa susah. Kita kena faham sahabat-sahabat bahawa sangat rugi kalau kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita ni kita tak melalui satu proses penerokaan kepada alam yang sangat indah. Sangat indah. Iaitu alam yang kita kata ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keindahan tu, ketenangan tu tak dapat nak dicuri oleh sesiapa pun. Sebab duduk kat dalam. Sebab tu kita mendengar cerita-cerita orang-orang yang saleh, walaupun mereka disumbat dalam penjara, tapi itu tidak bermakna keindahan hidup mereka terhenti. Penjara ya tuan-tuan, boleh bayang penjara 4 segi yang sangat sempit tu. Tapi itu tidak menghalang untuk mereka bahagia kehidupan. Sebagai contoh kita tengok Syekh Said Hawa, ya, Said Qutub, tuan-puan sekalian, Said Qutub dipenjarakan. Masya Allah, tabarakallah, dalam penjara lah terhasilnya kitab tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah lembayung Quran, dalam penjara. Masya Allah, maknanya penjara tu
tidak menyekat dia. Sebab keindahan tu semua duduk dalam jiwa dia, dalam hati dia. Jadi kata Ibnu Ajibah, kamu kena ingat, boleh jadi Allah bagi kamu ni semua yang cantik kat mata, daripada zahratad dunia, bunga-bunga dunia ni memang cantiklah kat mata, tapi kamu tidak merasai kenikmatan, keindahan, betapa manisnya, betapa nikmatnya membina hubungan ubudiyah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada kadang-kadang tuan-puan, kita kata orang lain, kita pun mungkin kita tak merasai kemanisan solat, kita tak rasa kemanisan berpuasa. Bila tak rasa manis ni memang kena paksa-paksa lah. Kena paksa-paksa. Padahal kita bukan orang muda lagi tuan-puan. Apa yang kita nak cari kat dunia ni? Kalau kita belum lagi boleh merasai halawah, kemanisan ibadah, kemanisan solat, kemanisan ibadah kepada Allah, kemanisan zikir, ya, tapi tak rasa. Kenapa tak rasa? Allah tak bagi. Sebab itu tuan-puan sekalian, keinginan kita kena disesuaikan. Kita kena mengurus keinginan tu dengan baik. Jangan hanya keinginan kepada perkara-perkara keduniaan, kita lupa nak minta ada sesuatu yang lebih nikmat daripada itu, seperti cinta Allah, seperti qalbun salim, hati yang sejahtera. Itu semua patut jadi doa kita. Ya, bukan hanya fikir benda-benda duniawi semata-mata. Sebab kata Ibnu Ajibah, boleh Allah boleh bagi kamu nikmat dunia, tapi kamu tak rasa pun kemanisan ibadah. Kamu tak rasa pun nikmat, ya, berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama mana'aka zinatad dunya wa bahjataha. Boleh jadi Allah halang kamu daripada perhiasan dunia dan keceriaannya. Fa'ataka syuhudal hadrati wa nazrataha. Tetapi Allah kurniakan kepadamu, hati kamu ini dapat melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang sangat hebat tuan-puan. Bukan melihat Allah secara zat dia, itu memang tidaklah, ya, tapi maksud dia boleh melihat segala keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada takdir yang Allah tetapkan, pada syariat yang Allah turunkan. Ada orang sakit dengan syariat ni, suruh tutup aurat, sakit dia tengok syariat tu. Ya, suruh taat suami, sakit dia tengok syariat tu. Suruh tinggal yang tu, yang ni haram, sakit dia tengok syariat. Tapi ada orang tuan-puan, dia melihat keindahan syariat itu, keindahan. Ya, keindahan apa yang Allah bagi kepada dia. Semua indah-indah belaka, masya-Allah. Dan ini bukan boleh dibuat-buat tuan-puan. Itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Ustaz nak ulas sikit. Ada beberapa kali juga Ustaz tengok ada saudari Masyitah kan, ya, yang Allah uji cacat penglihatan, maknanya tak boleh melihat, ya. Satu ujian yang sangat berat. Dan Ustaz diam-diam Ustaz selalu doakan ya Allah, sebab lama lagi masa tuan-puan ni nak betul-betul istiqamah, sabar, redha dengan ujian tersebut. Tapi ada banyak benda yang Ustaz belajar daripada apa yang dia cakap, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab tuan-puan itu kekuatan yang Allah bagi. Tuan-puan ingat senang ke orang nak menerima bila orang cakap ini kafarah? Nanti saya dengar dalam TV tak silap. Tapi dia keluar dekat ni lah, dekat TikTok kan. Tapi sebenarnya tu rancangan TV kan. Bila ditanya, orang kata ni kafarah. Macam mana kita nak bereaksi tuan-puan kalau orang kata ini kafarah kita? Macam mana tuan-puan akan bereaksi? Kalau contohlah tuan-puan masuk hospital, datang orang ziarah, kita kata ni kafarah ni. Macam mana kita nak cakap ke orang itu? Dengan kita kena cucuk sini, kena cucuk sini. Ya Allah, yelah luar alhamdulillah lah, tapi lah mati nanti kau pula kena. Macam tu ya. Gezam, kita senang-senang nak kata tu kafarah kita. Siapa? Itu macam satu judgement yang paling tinggi lah. Kalau kita kata tu kafarah orang, itu macam orang tu judge kita paling tinggi lah level tu. Ustazah ternanti-nanti apa dia akan jawab? Masya Allah, tabarakallah tuan-puan, Allah mengurniakan kepada hati dia. Sebab mata dia tak nampak dah.
kepada mata hati dia untuk melihat dan memberikan jawapan yang pada ustazah. Masya Allah, ni Allah bantu ni jawapannya. Dia tak menafikan langsung. Bahkan dia kata apa? Itu yang cakap tu mesti orang yang dah biasa dengan dia tu, orang yang duduk dengan dia lama. Sebab dulu pun dia kata dia memanglah, dia kata dia cakap dia vokal sikit, jadi mungkin ada orang terasa. Dia tak nafikan. Dia tak kisah tuan-puan, maknanya itu tidak menjatuhkan keegoan dia pun. Dia terima, dia kata mungkin orang tu kenal dia tu, mungkinlah ada yang berasa hati ke apa ke. Tapi tak apa, dia cakap. Saya anggap benda tu baik untuk saya. Sekurang-kurangnya saya tidak bersoal jawab lagi dengan Allah ke akhirat besok. Masya Allah, Masya Allah. Memang ini kekuatan kita menghadapi apa jua ujian hidup tuan-puan, kekuatan dalaman kita. Macam mana kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah adalah benda yang, ini pemberian daripada Allah. Sama macam kita nampak pemberian nasi lah, duit lah, rezeki yang nampak ni, apa yang kita rasa pun satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita berfikir, cara kita buat keputusan, itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ibnu Ajibah, kamu kena pandang dua-dua. Kalau Allah halang kamu daripada dapat kecantikan-kecantikan dunia, tapi rupa-rupanya Allah nak bagi kamu kecantikan dalaman kamu. Masya Allah, hebat tu cantik dalaman ni. Ada satu lagi yang Ustazah quotekan daripada Masyidah sebut. Dia kata apa? Saya tak pernah letakkan diri saya sebagai mangsa. Itu sangat penting tuan-puan. Ya, dalam psikoterapi, dalam psikologi, itu benda yang sangat penting ditekankan. Jangan letak diri kita sebagai mangsa. Mangsa keadaan, mangsa takdir, mangsa suami kita, mangsa adik-beradik kita. Kita sakit, tak ada gerak tuan-puan, kalau kita meletakkan diri kita sebagai mangsa. Sebab bila kita mangsa, pemangsa dia ada. Kena keluar. Kita bukan mangsa tuan-puan. Kita adalah hamba Allah yang Allah kurniakan kemuliaan, penghormatan, ada akal, boleh berfikir, ada iman, boleh merasa, boleh bertindak, ada Allah, ada doa, senjata kita berdoa kepada Allah. Kita bukan mangsa. Mangsa ni orang dah tak boleh bergerak, dah tak boleh buat apa-apa dah. Tapi idea kita kata kita sebagai mangsa keadaan, mangsa orang tu, mangsa takdir, memang tak bergerak. Masya Allah, saya dengar daripada hamba Allah ni, sebagai Masyidah, dia kata saya tak akan fikir bahawa diri saya ni mangsa. Masya Allah tuan-puan, rezeki Allah bagi kat dia, kekuatan dalaman dia. Nak menempuh ujian yang sangat berat ni tuan-puan, cuba tuan-puan lelap mata, tak nampak apa-apa, berapa lama tahan? Tak tahan, rimas. Masya Allah, Allah yang mengurniakan nikmat tersebut, nikmat kekuatan dalaman kepada sesiapa pun yang Allah kehendaki. Ya, kita tengok kan ada seorang anak muda tu, buta daripada kecil, tapi Masya Allah nak hafal Quran tuan-puan sekalian. Ini cerita dia lah, nak hafal Quran tu, ayah dia kena hantar nak tasmid Quran tu terlalu jauh, sampai naik motor yang buruk tu sampai sakit-sakit dah punggung ni, jauh. Tapi dia kata bila saya sampai kat sana, sebab dah lewat kan, syekh tu kadang-kadang hanya dengar saya 2-3 ayat je, padahal saya nak bawa hafalan ni boleh 2-3 muka surat, tapi dah lewat sangat dah, dapat 2-3 ayat je. Ayah dia pun frust tuan-puan, sebab apa? Sikit sangat. Kalau macam tu lambat lagi lah nak hantar hafalan Quran 30 juzuk ni. Dan bila dia rasa macam kesian sangat, ya, dengan ayah dia, macam-macam cara lah dia cuba buat supaya boleh pergi sendiri, tak berharap pada ayah dia tuan-puan. Tapi nak beritahu kekuatan dia, dia dah hafal 30 juzuk. Dia kata apa? Indahnya hidup dalam keadaan mata tak nampak tu. Dia kata, andai kata dia hidup lagi sekali pun, dia tak minta hidup dalam keadaan mata nampak. Masya Allah ya tuan-puan. Kalau kita jenis trauma, kita ni tak apa-apa, trauma punya teruk, kata punya trauma, serik kita ni, ya Allah, sampai tak boleh, tak ada toleransi langsung lah. Orang ni diuji dengan cacat penglihatan, patut trauma kan?
hidup dalam keadaan tak nampak apa. Tapi dia kata apa? Andai kata saya dihidupkan balik kat dunia ni kali kedua, saya tidak minta untuk hidup dalam keadaan mata dapat melihat. Masya Allah tuan-tuan. Macam mana nikmat dalaman yang Allah bagi kepada dia? Apa nikmat dalaman yang orang-orang yang sanggup menghidupkan malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nikmat apa yang mereka rasai tuan-puan? Sampaikan lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Di tengah-tengah kita sedang fikir lagi, katil kita tu dah patut kena tukar ni, tilam tu dah rasa lain dah, belah kiri ni sengit dah ni. Orang tak fikir dah tu tuan-puan. Ada golongan yang tak fikir dah pasal tilam selimut dia. Sebab apa? Mereka adalah golongan VVIP akhirat besok. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Pasti ada sesuatu yang indah yang sedang mereka nikmati. Bukan dekat mata zahir, tapi basirah. Yang kita macam itulah ya, payah nak menghidupkan malam tu dengan sebenar-benarnya. Kan? Payah nak berpuasa sunat. Payah sangat. Kenapa? Kenapa? Apakah kita sudah terjerat dengan material, terjerat dengan benda yang nampak saja, sedang basirah kita terlalu, orang kata apa ya, rabun, lumpuh. Ada sesuatu sebenarnya yang kita terhilang tuan-tuan. Ini kena dilihat dua-dua sekali. Baik, yang ketiga, rubbama a'taka qutal ashbahi famana'aka qutal arwah, wa rubbama mana'aka min qutil ashbah famatta'aka biqutil arwah. Maksud dia, boleh jadi Allah kurniakan kepada kamu makanan fizikal dan zahir, tapi Allah halang kamu daripada makanan ruh dan batin. Dua-dua makanan juga kan? Semua nak makan ni. Zahir nak makan. Zahir ni sangat ketara keperluan daripada makanan. Kena sarapan, kena lunch, kena dinner, kan? Tapi kita jangan lupa tuan-puan, seperti mana zahir nak makanan, roh dan batin kita nak makan juga. Dan roh dan batin ni telah memberikan reaksi dia bila dia tak cukup makan, tapi kita tak perasan, ataupun kita tak tahu bahawa itu adalah reaksi daripada roh dan batin kita lapar. Compare kepada bila fizikal kita lapar. Tuan-puan, bila fizikal lapar apa jadi? Gas, angin. Siapa dah rasa tuan-puan? Kita semua dah rasa, saya rasa. Kalau kita makan lambat, perut dah masuk angin, lepas tu kita makan yang sebarangan pula, padahal perut dah masuk angin ni, nanti 1 hari atau 2 hari tuan-puan, kita memang akan ada masalah pencernaan dan sebagainya. So kita dah serik lah, tak nak. Dia kena jaga betul-betul ni, makanan kena jaga. Umur 50-60 ni ada orang dah tak boleh makan pedas. Ya, kalau makan pedas je akan tak tahan, ya, masuk bilik air. Kita sangat peka dengan semua simptom tersebut. Betul tak tuan-puan? Tuan-puan menganalisa diri tuan-puan bila bercakap tentang makanan fizikal. Oh, akak tak boleh makan ni, angin, sejuk. Tu baguslah. So boleh menganalisa. Saya tak boleh, perut saya tak tahan. Bagus. Macam Ustaz sekarang tuan-puan dah sama macam mak Ustazah dah. Pagi-pagi memang kena makan makanan panas. Walaupun nasi kosong, tak apa. Dua suap pun tak apa dah. Tapi dia tak serasi dengan makanan yang tak panas. Dulu mak macam tu, Ustazah dah macam tu juga. Ya, jadi memang nak kena masak nasi walaupun 2 suap je, tapi nasi tu panas dengan goreng telur, cukup dah. Kalau masuk nasi lemak ke apa benda, nanti perut sama agam. Okey, fine, kita dah boleh analisa tentang diri kita. Sebab kita rasa simptom-simptom dia. Tuan-puan, tolong analisa keperluan roh dan batin kita. Simptom dia dah banyak. Kita gelisah, kita pemarah, kita tak sabar, kita tak rasa kemanisan ibadah, kita malas solat, malas baca Quran, kita tak kuat untuk mujahadah. Tu semua simptom tuan-puan laparnya roh dan batin kita. Kita kedekut. Kalau urusan nafsu, kita pemurah. Ya, benda kebaikan banyak bagi alasan. Itu semua simptom tuan-puan sekalian. Orang lain semua salah, kita je yang betul. Simptom.
roh kita lapar, batin kita lapar, tapi kita tidak analisa. Jadi kata Ibnu Ajibah, boleh jadi kamu ni sebenarnya Allah bagi makanan fizikal je, makanan roh dan batin kamu tak dapat. Dan boleh jadi ada orang terhalang daripada makanan fizikal dan zahir, tapi Allah jamu dia dengan makanan roh dan batin. Masya Allah, jamuan. Tuan-puan, dulu-dululah ya, Ustazah ada beberapa orang guru, termasuk ayah Ustazah juga. Mereka ni adalah orang yang suka, tuan-puan, mendengar bacaan Quran dibacakan oleh orang lain. Contoh macam ni lah, yang paling dekat tu arwah abah Ustazah. Kalau kita orang balik kampung, cucu dia ramai 40 lebih, cicit sekarang 21. Ya, memang kalau balik kampung memang meriah betul lah. Bukan senang nak menguruskan semua budak-budak kecil tu. Ya, memang. Tapi ayah saya ada cara urus dia. Urus dia, semua dia suruh duduk. Dan boleh, semua orang boleh duduk. Dengan cakap atuk duduk, atuknya akan panggil anak cucu yang paling sedap bacaan Quran dia. Yang lain semua kena marah. Yang kecil-kecil pun kena suruh duduk, kecuali yang tak cukup akal lah. Yang umur 2 tahun pun tak boleh lah. Kalau setakat 4 tahun tu boleh lagi. Duduk atuk, dengar ni, main sini. Kan budak-budak suka kan tengok macam ada apa benda ni, panggil sorang-sorang untuk baca Quran. Okey, baca Quran, atuk nak dengar lagu Bayati. Tukar Nahwan pula. Okey, tukar lagu Hijaz. Okey, bagi pula lagu Ras. Jadi anak-anak cucu ni kena ikutlah. Kami jadi terdidik, tuan-puan. Rupanya sedap sangat duduk dalam majlis seperti itu. Sangat nikmat. Ya, jadi terbiasalah. Maknanya kalau duduk-duduk tu, okey, jangan duduk saja, jangan borak-borak, duduk. Seorang baca Quran, mari baca. Baca yang paling sedap, baca yang paling lunak. Yang lain dengar, siapa bercakap dia kena marah. Dengar orang baca Quran. Kena marah. Dengar. Ya, yang saya garang kalau bab-bab tu, ya. Jadi kami terbiasa. Nak bagi tahunya, tuan-puan, kita ni ada satu hidangan, tapi kita tak pernah rasa agaknya. Kurang rasa, hidangan tu lebih sedap, hidangan tu lebih lazat. Sekarang tak sempat kita nak buat majlis macam tu lah kalau untuk ustazah. Tapi bila balik rumah, tuan-puan, saya akan pasang YouTube tu, yang antara yang saya suka pasang, yang ada halaqah-halaqah Quran tu. Cuba tengok yang ada satu yang Iran punya. Ya, siapa tahu nama dia, yang dia 5 orang sekaligus baca, dia berlawan-lawan baca lagu ni. Kadang-kadang bila dia ambil ayat, contoh macam surah Az-Zukhruf, ayat tentang syurga tu, ya Allah, bila dibaca Quran tu, tuan-puan, dengan begitu lunak, dengan begitu makna menjaga segala hak-hak bacaan tu, memang terasa ke hati kita. Hidangan, tuan-puan, hidangan untuk rohani kita. Jadi berbalik kepada yang tadi Ibnu Ajibah kata, tak payah sedih sangatlah kalau Allah tak bagi kita banyak hidangan fizikal. Mungkin sebab tak ada duit, atau mungkin sebab penyakit, darah tinggi, kencing manis, gout. Tengok je lah makanan tu, betul tak? Maknanya dah terhalang. Tak boleh dah nak makan super dulu. Tapi pasti ada hidangan lain yang Allah gantikan untuk kita. Kita nak kena berfikir demikian. Ya, jangan pula bila kita jumpa orang macam ni, maknanya merungut je, mengeluh je. Tak boleh dah ustazah, tu tak boleh makan, ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Dah cukup lah. Ada hidangan lain yang Allah bagi. Ya, itu kekuatan kita, tuan-puan, untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang Allah bagi dia makanan fizikal dan zahir, famana'aka biqutil arwah, tapi dia tak dapat menikmati makanan roh dan batin. Ya, dia tak dapat tadabbur pun ayat Quran. Dia pandai menceritakan secara terperinci apa yang dia makan, tapi dia tak boleh cerita apa yang dia rasa bila dia baca Quran. Betul tak, tuan-puan? Dia rasa ni ada kulit kayu manis yang digoreng
Dia rasa tu dia boleh, Masya Allah. Itu bagus, kepekaan dia kepada apa yang dia makan. Ada orang macam tu tuan-puan. Dia makan, dia tahu apa kat dalam tu. Kita makan tak tahu apa benda. Ada orang makan dia tahu kan. Ini dia pakai, dia tak pakai cili api ni, dia pakai cili lain ni. Dia tahu. Dan dia boleh, dia punya Masya Allah. Tuan-puan tengok je MasterChef Australia tu kan. Ustaz selalu terkagum melihat diorang sangat pandai, detail ya, untuk meluahkan cerita makanan. Di kita ni makan-makan dah keluar lah, tapi dia boleh kata keharmonian, keseimbangan, budaya, cerita makan. Tak ada masalah, bagus je. Tapi kita takut tuan-puan, bila bab baca Quran, kita tak dapat nak explain, nak detail dengan apa yang kita baca. Padahal ayat Quran tu ada ulama panggil Ma'idah minas sama, hidangan daripada langit. Indahnya, sedapnya, nikmatnya. Sebab tu ada seorang syekh nama Syekh Al-Mughamisi. Dia baca Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dia terhenti untuk bagi laluan dia menangis. Kita baru ayat 2 takkan menangis dah. Betul tak tuan-puan? Siapa sini menangis baca ayat kedua surah Al-Baqarah? Kita tunggulah tengah-tengah sikit, ya. Ini ayat 2. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Teresak-resak ni. Ustaz tengok tu pun kata, ya Allah, apa yang dia sedih sangat tu. Sebab dia mendapat hidangan tersebut. Lepas tu dia kata hudan lil muttaqin. Berapa ramai orang yang baca Quran tapi dia tak ada rasa apa-apa, sebab dia tidak baca dengan jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dia menikmati hidangan langit dengan begitu sempurna tuan-puan. Itu maksud dia lah, nak bagi faham. Ya. Tujuannya kita cakap ni supaya kita tahu apa yang kita nak cari sebenarnya dalam hidup ni, ya. Terutama bila kita dah usia-usia 40-an ni, patut lebih jelas lagi apa yang kita nak. Yang keempat, rubbama a'taka iqbalal khalqi famana'aka min iqbalil haqqi wa rubbama mana'aka min iqbalil khalqi fa'ataka al-unsa bil malikil haqqi. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu perhatian dan sambutan makhluk kepada kamu. Ni orang glamour lah, orang popular. Dan ini zaman dia lah, zaman orang semua nak cari follower. Jadi disebut, boleh jadi Allah kurniakan kat kamu dapat sambutan daripada makhluk. Disambut. Masya Allah tuan-puan, ni satu ujian yang luar biasa. Tuan-puan. Jadi VVIP ni, ya, ataupun besar pengaruh ni tuan-puan, ujian yang sangat luar biasa, ujian pada hati kita. Jadi apa kata Ibnu Ajibah? Boleh jadi Allah bagi kamu dapat sambutan makhluk. Famana'aka min iqbalil haqqi, tapi kamu terhalang daripada perhatian Allah. Takut juga kan? Ini nak suruh berhati-hati. Ya, followernya 23 juta. Apa maknanya tuan-puan kalau Allah tak pandang pun kita? Apa maknanya? Kita buatlah segala macam cara untuk mendapat perhatian daripada makhluk, Allah tak pandang pun kita. Maksudnya memang tak ada makna langsung. Warubbama, dan boleh jadi Allah halang kamu daripada perhatian dan sambutan makhluk. Tak ada siapa kisah pun kepada kita. Ada ke, tak ada ke, datang ke, tak datang ke, orang tak perasan pun tuan-puan. Sedih tak? Boleh jadi sedih. Ya, tak datang ke ceramah semalam. Ya Allah kak, saya duduk sebelah kak. Punyalah tak bernilai kita. Saya duduk sebelah kak, ya ke, tak perasan pun. Ya Allah, maknanya kita, orang tak perasan pun tuan-puan, sebesar-besar kita ni. Bukan sesiapa lah, ya Allah, sian. Sedih cerita tu kan? Sedih. Tapi kamu jangan lupa, boleh jadi yang menerima kamu adalah Allah. Allah memerhatikan kamu.
Allah memberikan perhatian kepada kamu, Allah mendahulukan kamu, Allah memuliakan kamu. Masya Allah, ramai je orang alim, wali-wali macam tu tuan-puan. Orang tak pandang dia, tapi dia di sisi Allah, kekasih Allah. Allah, maknanya Ibnu Ajibah nak suruh kita fikir. Kamu jangan duk masa kamu, tenaga kamu, perhatian kamu, fokus kamu asyik fikir macam nak dapat perhatian orang. Macam gaya sekarang ni, nak dapat perhatian orang. Macam-macam teknik je tuan-puan. Tengok YouTube tu, cara, macam-macam cara supaya dapat tinggi apa, macam-macam lah. Ya, konten kan ya, macam-macam tuan-puan. Benda baik kita tak nafi dah, elok je. Tapi jangan sampai tidak ada pertimbangan. Jangan sampai kita diperbudakkan oleh nafsu tu. Sebab kita kena ingat juga, yang paling utama asasnya adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuan-puan nak jadi tak muslimah high class contohnya lah, muslimah high class. Okey, bagi ustazah yang disebut high class ni adalah muslimah yang namanya disebut di langit. Macam mana nak pastikan nama kita sebut kat langit lah, disebut di kalangan para malaikat ya tuan-puan. Dalam sebuah hadis Allah sebut, dalam sebuah hadis disebut, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah akan beritahu pada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada hamba-Ku ini, sebut nama dia. Maka hendaklah kamu mencintai dia. Kemudian malaikat Jibril panggil malaikat-malaikat yang lain, nak sebut nama di depan malaikat-malaikat seluruhnya, bagi tahu Allah mencintai fulan bin fulan, kalian semua kena mencintai dia. Dan Allah menetapkan cinta manusia di bumi terhadap orang yang Allah cintai. Itu baru muslimah high class. Nama dia sebut kat langit, namanya sebut, maknanya namanya disebut di kalangan para malaikat. Kita kena ada fokus macam tu tuan-puan. Kalau tak, kita tersasar, fokus kita lari. Apa dia? Fikir follower, fikir orang like, fikir subscriber, fikir, dah tak menentu arah dah, halal haram dan sebagainya. Padahal tak payah sedih lah kalau orang tak terima kita pun. Andai kata itulah pintu yang mengantarkan kita kepada penerimaan Allah. Yalah, orang tak nampak apa yang kita buat, kan bunyi sedih tu kan. Dia tak hargai kita, memang bunyi sedih, tapi tak apa. Ya, sebab yang selayak menghargai tuan-puan adalah Allah Asy-Syakur. Orang keliling kita bukan Asy-Syakur tuan-puan, dia sangat terbatas. Allah Asy-Syakur. Apa makna Asy-Syakur? Kita buat sikit penghargaan hebat. Bahkan kita buat tak elok, dibalas juga dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syakur, yang maha menghargai. Kamu bawalah apa pun bentuk ketaatan tu, walau sikit macam mana pun, walau sedekah kamu seposen pun, Allah hargai setiap kebaikan dilakukan oleh hamba-hambanya. Bahkan ada yang tak bersih pun amalan dia, Allah bersihkan. Sedekah dia tak bagus pun, Allah baguskan. Kan banyak ayat kita jumpa, liyutahhira, Allah akan sucikan, Allah akan bersihkan, Allah akan naikkan. Maknanya dibantu lagi. Padahal kitanya buat sikit je baru solat sunat tahajud 2 rakaat. Tapi Allah Asy-Syakur tuan-puan, hargai 2 rakaat yang kita buat dengan limpahan kurnia dan nikmat. Allah Asy-Syakur. Tapi kalau kita hidup hanya untuk meraih perhatian orang, penghargaan orang, sakit. Sebab mereka memang bukan Asy-Syakur, sangat terbatas. Jadi macam kita kata tadilah, semua yang kita bincangkan hari ini supaya kita ada mindset yang jelas, kita ada satu sudut pandang yang kemas tuan-puan, supaya kita boleh bahagia dunia dan akhirat. Dan boleh jadi Allah menghalang kamu daripada perhatian dan sambutan makhluk, tapi Allah kurniakan hati kamu jinak dan hilang kesunyian kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maknanya ada orang kata, dia duduk sorang-sorang lah, sian dia, anak duduk jauh, duduk sorang-sorang kan. Orang tua-tua selalu macam tu lah. Kita besok lah ni ya, selama duduk sorang-sorang je kan. Mungkin orang muda fikir, kesiannya duduk sorang-sorang, tapi orang tua tu damai, tenang. Dia tak rasa sorang-sorang pun. Kadang dia nak baca Quran 1 juzuk, kadang dia nak macam-macam kerja dia buat.
Zikir dia amalkan, wirid. Ini orang yang Allah dah berikan kepada dia, hati dia jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang, walaupun orang yang menyokong kita ada 2 juta orang, tapi 2 juta orang tu tak akan bersama dengan kita pun. Cuma atas kertas je. Cuma dekat kalau Instagram tu, angka je. Follower 250,000, entah siapa-siapa. Entah scammer pun ada yang mati ada kat situ lagi. Dia tidak bersama kita pun, tuan-puan, ya. Yang bersama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana jua kita berada, Allah bersama kita. Sebab itu bodoh kita kalau mengharapkan, memberikan perhatian, fokus, tenaga kepada orang yang tak menentu pun, entah siapa-siapa, ya. Entah tak tahu apa yang mereka ada, tak tahu apa kemampuan mereka, tapi kat situlah yang kita memberikan perhatian, ya, dan kesungguhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha hebat, Allah As-Samad, ya, Allah yang Esa, Allah yang menjadi tempat tumpuan seluruhnya, tiba-tiba kita tidak memberikan seluruh tenaga, pemusatan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimat yang dikasihi sekalian, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita ambil yang kelima. Tadi kata ada 10, tapi tengok pada masa kita boleh share 5 je. 5 lagi Kak Salwa sambung, InsyaAllah, ya, InsyaAllah. Ada masa lain kita akan kita sambung. Saya bagi yang kelima dulu. Rubbama a'taka 'izzad dunya wa mana'aka 'izzal akhirah, wa rubbama mana'aka min 'izzid dunya wa a'taka 'izzal akhirah. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu kemuliaan dunia, tapi Allah menghalangmu daripada kemuliaan akhirat. Boleh jadi dia halang kamu daripada kemuliaan dunia, sebab Allah nak kurniakan kepada kamu kemuliaan akhirat. Jadi dalam hikmah ni kita dibawa untuk melihat 2 alam. Satu namanya alam dunia, satu namanya alam akhirat. Alam dunia ni sifatnya tidak kekal, ya tuan-puan, ya, fana, semuanya akan hancur, musnah, habis semua. Tapi alam akhirat itu berkesudahan yang kekal, ya, baik neraka ke syurga ke, itu dah ada masing-masing punya bahagian lah, ya. Ada yang masuk neraka, wal-iyazbillah, kekal dalam neraka. Masuk syurga, tuan-puan, kekal dalam kebahagiaan di syurga, dalam nikmat. Kekal ni makna tak pernah, tak ada putus, tak ada habis, tak ada terhenti. Jadi kita tu kena melihat dengan 2 pandangan, iaitu soal hidup dunia, kena tahu apa muasafat, sifat-sifat dia, dan kehidupan akhirat ni kena tahu sifat-sifat dia. Hidup dunia ni tuan-puan fana sementara. Sebab tu Nabi sebut satu hadis yang panjang supaya kita berfikir, jadi renungan pada kita. Nabi ceritakan tentang seorang laki-laki sebagai satu analogi lah, sebagai satu maknanya perumpamaan untuk kita fikir. Seorang laki-laki yang lahir disambut oleh kesusahan. Mungkin dia lahir daripada orang miskin, bapa kedana, dalam penjara, buatlah cerita macam mana pun, yang penting lahirnya disambut kesusahan. Lalu dia hidup dalam kesusahan, tak pernah bertemu kesenangan. Terpulang tuan-puan punya daya imajinasi nak gambarkan kesusahan pada tahap puncak kesusahan sepanjang hayat. Dan Nabi sebut tu laki-laki tu susah hidup dia sepanjang hayat dia. Tiba-tiba masa di akhirat, Allah celup dia 1 kali celupan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masuk, bukan duduk, bukan menghuni, celup je. Macam mana tahulah celup kan, celup angkat. Sekali celupan itu, bila ditanya kepada dia, kamu pernah susah tak dulu masa kat dunia? Dia telah lupa dengan segala kesusahan dia semasa di dunia, kesan daripada sekali celupan dalam syurga. Tak ingat dah, tak tahu dah segala-segala, tak ingat langsung-langsung, padahal seluruh hayat dia susah. Bukan menghuni syurga lagi, baru sekali celupan. Kemudian Nabi bawa satu perumpamaan lagi, seorang laki-laki yang disambut dengan kesenangan.
kemewahan, segala-galanya lah sepanjang hayat dia. Bahkan dia tidak pernah mengenal erti perkataan susah, tak pernah faham. Akhirat Allah celup dia sekali saja celupan dalam neraka jahanam. Bukan menghuni, bukan tinggalkan dalam tu, celup dia sekali, secepat kilat keluarkan balik. Ditanya kepada dia tentang nikmat yang dia telah nikmati sepanjang dia hidup dekat dunia. Dia tidak pernah terasa pernah menikmati apa-apa pun. Sekali celupan dalam neraka jahanam melupakan orang terhadap seluruh kesenangan yang dia pernah nikmati masa dekat dunia. Sekali celupan dalam syurga Allah yang penuh nikmat melupakan manusia dengan seluruh kesakitan dan kesusahan yang pernah dia lalui masa dekat dunia. Maknanya apa tuan-puan? Kita dalam hidup kat dunia ni kena fikir juga tentang nasib kita dekat akhirat. Ada kesusahan yang kita kena tanggung kat dunia ni yang memang kita kena uruskan dengan kesabaran. Kesabaran mengharapkan apa dia? Kita akan bertemu insya-Allah dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekuatan. Seperti mana Sumayyah kan diadukan pada Nabi SAW tentang keluarga Yasir. Nabi kata sabran 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 ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Tetaplah kamu dalam keadaan sabar, syurga untuk kamu. Janjinya syurga untuk kamu. Jadi ya tuan-puan sekalian, kita kena imbang hidup ni, bukan dunia saja, ada akhirat. Makin kuat kita punya keyakinan pada akhirat, itu akan membentuk diri kita masa kita kat dunia ni. Kenapa ada orang tu Masya Allah sedekah dia macam angin lalu, sedekah, sedekah, sedekah. Dia percaya ke akhirat, dia yakin ke akhirat. Saya pernah cerita dengan tuan-puan dan seorang makcik, cara hidup dia sederhana, dan dia telah bagi ni mula-mula masa Ustaz buat tahfiz fasa yang pertama, dia letak duit, saya tak ingat 500 atau 400 atau 600 ribu dalam satu cek je untuk beli tanah. Sebab kami dah bayar deposit, kalau tak cukup maknanya deposit ustazah bagi tu dalam 100 lebih tu hangus. Dan bukanlah kami meminta-minta, tak juga. Makcik tu tahu mana tahu macam tu lah. Dia panggil, datang kat pejabat dia kat Ceras. Orang tua tuan-puan. Yang Ustaz tak fikir dia akan bagi ratus-ratus ribu Rasanya makcik dia bukan bagi 4,000, 5,000. Sekali dia bagi cek tu, Kami telefon dia balik. Kami nak pulangkan balik. Kami takut dia salah tulis. Sama juga ada satu makcik bagi ustazah jongkong emas. Bila Ustaz pergi hantar kat kawan Ustaz kat kedai emas, dia kata 80,000. Ustaz telefon balik makcik tu, Ustaz kata kak ambil balik kalau kak nak. Sebab mungkin akak tak tahu nilai semasa dia berapa kan. Masa beli tu 20 kot. Sekarang dah 80,000, kalau kak nak kak ambil balik. Ustaz takut nanti dia rasa terkilan ke apa. Dia kata tak, saya dah niat saya bagi ustazah. Jadi tuan-puan, dia boleh bagi. Dia kata tak, memang dia tulis, memang banyak tu. Itu bukan duit dia, itu duit arwah suami dia. Arwah suami dia tinggalkan untuk dia, tapi saya tak nak ambil. Saya nak kembalikan kepada arwah suami saya. Sebab dia yang susah payah dulu ustazah bekerja, saya suruh rumah. Cara saya nak kembalikan, saya jadikan jariah, wakaf untuk dia. Maknanya benda tu akan jadi hak dia juga. Anak-anak dia semua ikut dia cakap mak dia. Kau anak-anak kita banyak pandangan. Macam-macam pandangan dia. Cerdik belaka tu. Dia tak ada pandangan. Pada anak dia semua cerdik. Tak ada pandangan. Ikut. Tak apa mak, tu duit mak. Ikut. Masya Allah tuan-puan. Orang yakin akhirat, yakin benda tak semata-mata kat dunia. Cuba tuan-puan sanggup bagi 600,000, gitu-gitu satu cek bagi terus. Aduh ya Tuhan. Yakinnya dia tuan-puan, tak ada terliur pun dia nak pulang balik ke arwah suami dia dengan jalan itu. Jadi inilah pertimbangan kita dalam hidup. Ya, ada dunia, ada akhirat. Kalaupun ada sikit susah payah masa kat dunia ni tuan-puan, pasti ada kurniaan lain yang Allah nak berikan kepada kita. Ya, upgrade diri kita tuan-puan. Upgrade nilai dalaman kita, hati kita, akhlak kita, ketaatan kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah. Upgrade. Tuan-puan sayang kan diri masing-masing kan? Ya, letakkan nilai yang sewajarnya pada diri kita. Nilai itu pada ketaatan kita pada Allah, bukan pada penghormatan orang pada kita tuan-puan. Ya, paksa-paksa orang hormat tak jadi. Kita tu taat pada Allah.
Kita tu berakhlak dengan akhlak yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka. Baiki diri kita. Ya, baiki hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiki hubungan kita sesama manusia. InsyaAllah. Ya, bahagia dunia dan bahagia akhirat nanti. Ustazah tinggalkan dengan satu doa. Doa ni banyak kali dah Ustazah sebut. Tapi Ustazah fahamlah juga, walaupun sebut banyak kali, kadang-kadang kena tulis banyak kali, tetap juga tak ingat. Jadi sekali lagi tuan-puan, saya nak beritahu, tolonglah amalkan doa ni. Doa ini seumpama tuan-puan, tak berhenti Allah melimpahkan kurniaan kepada kita. Macam takkan ada terhenti. Terpulanglah percaya tak percaya ya. Allah akan bagi kurniaan yang tadi, bukan kurniaan dilihat dengan nikmat zahir. Dalaman Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat, Allah bagi kita ma'rifatullah, Allah bagi kita rasa manis ibadah, Allah bagi kita rasa cukup dengan dunia, banyak nak buat benda-benda yang bermanfaat untuk ummah. Tapi amalkanlah doa ni. Doa ni Nabi baca, ada kali Nabi baca selepas turun wahyu. Ya, mungkin yalah Nabi pun tak nak tuan-puan kalau tak turun wahyu dalam tempoh yang lama. Pernah kan? Dalam tempoh yang lama wahyu tak turun, sampai orang kafir Quraisy kata apa? Tuhan dah tak suka dah. Maknanya orang kafir Quraisy pun boleh gunakan isu wahyu tak turun lama tu, Nabi jadi berdebar. Ya, sebab wahyu ni kan panduan hidup. Jadi bila Nabi dapat wahyu tuan-puan, Nabi biasa akan baca doa ni. Supaya apa? Supaya nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, yang Ustaz tengok tu antaranya adalah lepas turunnya ayat tentang yang surah Al-Mu'minun tu, 11 ayat tu kan. Allahumma salli ala Muhammad, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, kan? Lepas turun ayat tu Nabi baca doa ni. Doanya berbunyi, Rabbi zidna wa la tanqusna. Sambung, wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Saya minta tolong dihafalkan supaya boleh baca bila-bila masa. Maksud doa tu terlalu indah. Maksud dia adalah Rabbi zidna wa la tanqusna. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah kami, tambahilah kami, tambahilah kami, jangan dikurangi. Tak nak berkurang. Tambah iman, tambah nikmat, tambah hidayah, tambah cahaya, tambah kebahagiaan, tambah keberkahan, tambah manfaat hidup kita, tambah ketaatan. Prinsip kita tak nak kurang benda baik. Maknanya makin kita tua, makin kita berusia, kita makin berharga. Sebab tak ada berkurangan. Rabbi zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami. So tak ada kerisauan tuan-puan. Orang nak cakap pasal kita, orang nak kata kita macam ni, cemoh kita, terpulang. Kata-kata orang tidak menaikkan kita dan tidak menjatuhkan kita. Yang memuliakan, yang menghinakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit dengan orang mengata kita, baca doa ni, wa akrimna wa la tuhinna. Wahai Allah yang Maha memuliakan, muliakan aku, muliakan kami, jangan hinakan kami. Ya, kadang-kadang kita dengar orang mengata kita tu, kita sakit hati. Orang memburuk kita, kita sakit hati. Sakit hati tu kadang dilayan sampai 5 tahun. Jadi bacalah doa, wa akrimna wa la tuhinna. Muliakanlah kami ya Allah, jangan dihinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna. Teruslah memberi kepada kami, jangan dihalangi. Kalau Allah nak bagi kita tuan-puan, satu dunia bersokongkol pun takkan dapat menahan apa yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kalau Allah tak nak bagi kita, satu dunia menolong kita untuk bagi kita benda tu, takkan sampai kepada kita. Kerana Allah lah Al-Mu'ti, Allah lah yang mengurniakan, dan Allah Al-Mani', Allah lah yang menghalang. Jadi ya tak ya, berdoa kepada Allah, bagi terus aku ya Allah, jangan dihalangi. Dengan Allah langsung. Wa athirna wa la tu'thir alaina.
Ya Allah, dahulukanlah aku. Suka tak doa macam tu? Kan? Ya Allah, kita lah dulu. Kak Salwa nak bagi tiket free pun kita kata, Kak, saya dulu Kak, saya dulu Kak. Itu baru nikmat kecil sangat. Ini kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada segala-galanya. Kita merintih pada Allah, pada dia, dahulukan aku ya Allah. Wala tu'thir alaina, jangan aku dibiarkan, jangan aku ditinggalkan, jangan aku tak dipedulikan. Ya Allah, akulah dulu. Itu ringitkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejujurnya. Tu pun tak nak ke lebih dulu. Ke tak apalah, biarlah dia sembahyang dulu, akak ambil yang ujung-ujung. Ujung betul, sembahyang Zuhur pukul 4. Kita nak jadi yang dulu, kita nak yang utama. Doa pada Allah, ya Allah, dulukan aku ya Allah. Dulu masuk syurga, dulu menyahut seruan Engkau, dulu pergi haji. Doa pada Allah. Wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Jadikanlah aku redha dan redalah kepada kami. Yang nana ni maksudnya kami ya. Ya Allah, jadikanlah kami redha dan Engkau redalah kepada kami. Jadi kebahagiaan membaca doa ni luar biasa tuan-tuan. Kita seolah-olah macam ada senjata, macam ada perisai. Orang mengata Rabbi zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna. Nampak orang lain dapat nikmat banyak, silap kita cemburu, kita dengki. Rabbi zidna wala tanqusna, wahai Allah, tambahi kami, jangan kurangkan. Ataupun kita punya nikmat Allah ambil, cepat-cepat kita baca Rabbi zidna wala tanqusna. Jadi ini macam satu jalan keluar tuan-puan, kepada semua jalan-jalan syaitan akan mendatangkan kerunsingan kepada hati kita. Runsing, gelisah dengan apa-apa yang berlaku lah. Tapi kita dah ada perisai. Perisai dia apa? Rabbi zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wardina warda anna. Mudah-mudahan terus barakah, terus makmur kehidupan kita dengan doa yang kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi mendengar kuliah ustazah pada hari ini. Kita serahkan pada Kak Salwa untuk tutup majlis insya-Allah.